Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 19 Februari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita tengah hari dengan beberapa kawasan rendah di bahagian Kuching dan Kota Semarahan dilanda banjir ekoran hujan lebat yang berterusan sejak petang Khamis. Hujan lebat juga telah mengakibatkan beberapa jalan utama sesak dengan kenderaan bergerak perlahan serta beberapa rumah di kawasan perumahan turut dinaiki air. Antara kawasan yang terjejas adalah seperti tertera. Laporan berikutnya. Lawatan kerja Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK di kawasan pemeriksaan kastam CEA Lembaga Pelabuhan Kuching di Terminal Senari pada Khamis memberi impak yang besar dalam usaha menangani isu dadah dan substans MIDS. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, hasil tinjauan pihaknya mendapati risiko penyeludupan dadah dan substans atau barang-barang larangan yang lain melalui kargo di terminal-terminal pelabuhan adalah tinggi memandangkan jumlah kemasukan harian kargo semakin meningkat. Kita tahu bahawa dari segi risiko penyeludupan dadah dan substans atau barang-barang larangan yang lain melalui kargo di terminal pelabuhan adalah tinggi kerana jumlah kemasukan harian kargo yang semakin meningkat. Jalan masuk dadah melalui berbagai cara, kita tahu berbagai cara. It seems that they are always ahead of us. Jadi dengan sebab itu kita perlu melihat kepada segala kemungkinan, every possible means how the drugs can come in. Dan sama ada melalui jalan darat, jalan laut, jalan udara, lapangan terbang, dan ianya boleh dibawa masuk melalui kontainer, melalui pelabuhan. Oleh yang demikian, jelasnya penggunaan mekanisme pengesanan yang terhad nescaya berkesan untuk memastikan tiada dadah dan substan diseludup melalui kargo yang diisytiharkan oleh pengimport. Selain itu, katanya penggunaan instrumen-instrumen taktikal pengesanan yang bersesuaian, canggih dan berkesan juga diperlukan bagi meningkatkan keupayaan dan impak pengesanan kargo-kargo yang diisytiharkan melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Sarawak. Mudah-mudahan dengan adanya scanner atau pengimbas yang baru dan yang lebih sensitif itu, ianya akan membuahkan hasil yang supaya kita dapat cam dadah dan putuskan pengedarannya dan kemasukannya ke dalam negeri Sarawak. Lawatan kerja dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kerja Penguatkuasaan Aktiviti Penyalahgunaan Dadah dan Substan itu telah dipengerusikan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Sarawak ACP Jasmirul Jamaluddin menggunakan strategi berbentuk intervensi nescaya berkesan untuk memutuskan bekalan dadah dalam Sarawak. Berita seterusnya, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg akan mengadakan lawatan kerja rasmi ke Lubuk Antu pada 23 Februari ini. Pejabat daerah Lubuk Antu adalah salah satu lokasi yang akan menjadi tumpuan dalam senarai lawatan kerja Ketua Menteri. Sehubungan itu, semua kaki tangan pejabat daerah Lubuk Antu telah melakukan persiapan awal dalam menceriakan suasana dalam dan luar pejabat tersebut. Beralih ke laporan berikutnya, sistem perparitan yang sudah siap dinaik taraf di Kampung Pasir Pandak dijangka mampu mengurangkan masalah banjir kilat yang sering membelenggu penduduk setempat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, sistem perparitan tersebut dinaik taraf menerusi projek transformasi luar bandar RTP dengan kos sebanyak RM150,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu menambah, projek parit konkrit sepanjang 70 meter tersebut berjaya disiapkan dalam tempoh 6 bulan. Semasa ditemui selepas meninjau projek RTP di Kampung Pasir Pandak pada Khamis, beliau menjelaskan terdapat 32 projek RTP di kawasan berkenaan akan dilaksanakan pada tahun ini. Manakala di pusat, sebanyak 1,137 beg beras telah disumbangkan kepada penduduk di Kampung Beladin pada Khamis. Sumbangan daripada Pusat Khidmat Beting Maro itu disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur.
Pada masa yang sama, beliau turut menyampaikan kerusi roda kepada salah seorang warga emas di Kampung Hulu Beladin Pusa. Sementara itu, Razaili mengingatkan penduduk kampung sentiasa mengamalkan garis panduan yang telah ditetapkan pihak kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Terdahulu, beliau turut meninjau perkembangan projek menaik taraf Surau An-Nur di Kampung Semarang Pusat yang menelan kos sebanyak RM45,000. Di kampung yang sama, beliau juga menyampaikan sumbangan 216 beg beras kepada penduduk. Di Balai Ringin pula, suasana di Pasar Tamu agak lengang berbanding kebiasaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tinjauan yang dilakukan oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati semua premis beroperasi mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Para peniaga juga didapati menyediakan kemudahan seperti pemeriksa suhu badan, pensanitasi tangan, penyediaan kod QR MySejahtera dan kelihatan para pengunjung turut menggunakan pelitup muka. Sementara itu, seorang kaki tangan Majlis Daerah Serian yang bertugas di Pasar Tamu tersebut, Frank Tan, telah berkongsi mengenai operasi pasar tersebut setiap hari dan proses sanitasi yang dilakukan selepas beroperasi. Jelasnya, waktu operasi pasar berkenaan tidak seperti kebiasaan, iaitu dari 7 pagi hingga 1 petang sahaja dan jumlah pengunjung yang dibenarkan masuk ke pasar basah tersebut juga dihadkan dalam satu masa. Kami dekat Market Balai Ringin ni dari pukul 6.30 sampai pukul 1 petang tiap-tiap hari. Jadi customer kami ni sekarang dia ada turun sikit sebab sebelum SOP ni dia 16 orang sebab hijau ni dia angkatkan 16 orang. Tapi sekarang dia orang dah kurang dalam masa dalam satu hari ada 8 orang, ada 5 orang. Dia tak tentu jadi lepas tu lepas pukul 1 tadi, lepas tu kami mau spray market ni pakai racun tiap-tiap hari lah. Lepas tu dalam pukul 3 petang ada kontraktor cuci pakai air, ada bersih pakai air tiap-tiap hari, tiap-tiap petang lah. Dalam pada itu, seorang peniaga di pasar tersebut, Ramlah Yahya, ketika ditemui mengakui pengunjung agak berkurangan sekaligus menjejaskan hasil jualan mereka. Justru beliau yang telah berniaga di pasar basah tersebut selama 22 tahun berharap agar waktu operasi dapat dilanjutkan bagi meningkatkan pendapatan mereka. Ya tak jejas tanah terjejas sebab kalau kami jual sebetang naik ini untuk tunggu satu je. Tetap ada isinya hari je. Dulu sampai pukul 7 malam, sampai pukul 6, air pukul 6 pagi, 6 pagi sampai 6 petang. Pukul lama ni ya tu sampai pukul 1 je. Mendapat saya berapa lima dah, sampai 4 dah okey juga. Selanjutnya mengenai lawatan kerja residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat ke Dewan Sukan Tatau pada Khamis. Katanya ia adalah untuk melihat dan mengenal pasti kesesuaian tempat berkenaan bagi tujuan pemberian vaksin COVID-19 pada Mac depan. Justru setiap tempat yang telah dikenal pasti untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 akan dipastikan kemudahannya lengkap dan selesa untuk orang ramai. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sedikit pesanan kepada anda yang tinggal di kawasan rendah, berhati-hati dan sentiasa dalam keadaan bersedia menghadapi banjir. Sekiranya keadaan teruk, sila hubungi dan laporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Salam UKAS.